Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Pernah ke minum air cincau sejuk di bulan Ramadan? Kali ini kita nak cerita tentang Cincau Ikhwan. Satu projek baru, projek pertanian yang akan dikembangkan oleh Ikhwan, insya-Allah. Jom kita tinjau. Kambing ni ada perluasan ni tumbuh lagi ya. Dia tumbuh lagi. Kalau ada yang dia orang jual tu, dengan akar-akar dia cabut. Tu dia jemur, dia jual dengan akar dengan apa sekali lah. Kira ni pokok dah berapa puluh persen kan. Tapi tengok kita buat pengalaman ni, lebih baik kita potong lagi. Dia tumbuh lagi. Tak banyak kerja je. Antara naik baja sikit. Sementara dia belum tumbuh, kita tak baja lah. Baja. Biasa baja biasa. Dia tak kena tu. Jadi kita buat pulang balik macam ni memang tak. Macam ni dah ada akar ni, dia dah ada akar, macam ni semua dah ada akar. Dia mudah yang muda lagi. Tapi dia tanda dia hidup. Kalau dia hijau tu dia hidup lah. Hidup ni. Ni untuk yang tu yang dah keluar ni tu yang kita bagi. Jadi setelah kita apa? Potong pruning. Setelah potong browning, Jadi baru kita tanam. teknik tanamnya. Ceritakan, kongsikan. Budia tanam tinggal cucuk saja. Batangnya nanti setelah 1 Daun tu bulan ada lagi kecil-kecil tu. apa? Sebulan baru boleh keluar akar. Daun boleh jadi cincau. Di Indonesia famous tak cincau? Famous juga. Ya. Panggil apa? Sama. Cincau? Cincau juga. Ya. Jadi siapa yang mula dulu? Dalam kursus staf GISB baru-baru ni, Tuan Nasir ingatkan kami yang kita semakin menghampiri bulan Ramadan. Mungkin di hati beliau telah terasa kebesaran bulan Ramadan yang perlu direbut. Memang selalu Tuan Nasir ingatkan kami tarikh-tarikh penting seperti kejatuhan Empayar Osmania, tarikh 100 tahun berakhirnya Perjanjian Hina dan lain-lain. Tahu ke Perjanjian Hina tu apa? Anjar orang biasa macam-macam juga teringat bila sebut Ramadan ni. Antaranya aneka makanan dan minuman di bazar Ramadan dan buffet berbuka puasa di hotel. Makan je. Antara air yang popular di bulan Ramadan ialah air cincau. Cincau dicampur air soya, letak ais. Sedap gila. Terasa sejuk melalui kerongkong sampai ke perut. Cincau dimasukkan dalam sirap, campur dengan selasih pula. Aduh. Lepas azan terasa terus nak teguk. Jangan lupa doa tu, makan kurma dulu. Itu sunnah dia. Pendek kata, olah macam mana sekalipun insya-Allah cincau memang tak menghampakan. Tapi cincau ni berasal dari apa? Kenapa selama ni orang cakap cincau ni hanya diperolehi dari negeri China je? Tak ada kat sini ke? Betul ke? Setelah dicari maklumat, rupanya cincau ni dari tumbuhan yang boleh ditanam di negara kita. Seperti togeh lah Tuan Nasir minta tim pertanian JSBH diketuai oleh Encik Abdul Wahab cuba menanam cincau. Yang sekarang ni gambar rumput Israel. Nanti kita cerita kat rumput Israel. Yang tadi tu cincau. Jadi Encik Wahab ni mulalah dengan tanam cincau dengan bermula dengan semaian 20 anak pokok cincau. Encik Wahab berjaya membiakkannya menjadi 7,000 pokok cincau dan telah berjaya dikeringkan dan dibuat minuman cincau. Power Encik Wahab ni. Tuan Nasir minta seluruh cawangan JSB menanam cincau agar cincau yang dibekalkan kepada seluruh umat Islam dipastikan suci dan bersih, hasil dari usaha tangan umat Islam sendiri. Marilah kita tinggalkan cara hidup
Melayu tradisi bersusah payah selawat tarawih di malam hari, tambah dengan qiyamul lail dengan keluarga atau di surau, siang berpuasa berlapar dahaga sepanjang hari, tapi malangnya bila berbuka setengah jak cincau bukan muslim kita tegur. Itulah yang kita buat berpuluh-puluh tahun, entah berapa generasi dah. Bila makanan bercampur dengan haram atau syubhat, patutlah Islam kita tak amalkan sepenuhnya. Tradisi dan adat semata-mata. Contohnya, aurat pun susah nak jaga. Dah elok pakai tudung, stokin pula tak pakai. Nampak sopan bertudung litup. Ketika menambah lauk, selamba tarik lengan baju. Nak tunjuk gelang-gelang yang dia pakai tu. Aurat pun terdedah sekali. Dapatlah dua dosa. Dosa berbangga riak dan dosa buka aurat. Dah elok sembahyang jemaah di masjid surau, tapi selamba pijak simen dengan kaki basah terus masuk tempat sembahyang, bawa najis merata tempat. Habis semua ibadah rosak, tak sah. Ibadah orang lain menjadi bangsa. Ni sekarang ni gambar kita dapat mesin pengering daun cincau. Nanti kita cerita. Sembahyang, puasa, zakat semua tunaikan tapi masih ambil riba. Terlibat dengan rasuah. Punca semua ni lah sebab makan tak jaga. Betul lah kata Tuan Nasir, kena tanam pokok cincau ni, kena lawan dengan kapitalis ni, pokok kapitalis ni mencari untung tanpa fikirkan maruah orang. Kata Tuan Nasir, kita namakan pokok cincau ni rumput Palestin untuk lawan rumput Israel. Korang tahu apa rumput Israel kan? Rumput Israel ni sejenis rumput yang mudah hidup, cepat membiak, merebak. Kita pastikan cincau cepat ditanam besar-besaran dan sebanyak-banyaknya. Setelah ditanam tentu tidak diproses. JSB perlukan mesin pengering daun dan herba. Kerana Malaysia ni ada musim hujan, ada jemur dengan panas matahari, mempunyai banyak risiko seperti lambat dan rosak. Allah izinkan bertemu pula dengan Cik Hafiz di Skudai, Johor. Bila diterangkan cerita pengurusi eksekutif JSB ingin mengusahakan cincau besar-besaran untuk selamatkan umat Islam agar makan makanan yang benar-benar halal dan suci, juga tunjukkan gambar-gambar pokok cincau yang telah JSB tanam dan usahakan, beliau menghadiahkan terus kepada JSB mesin tersebut sebagai sumbangannya dan saham untuk Islam, katanya. Allahu Akbar. Korang jangan ingat mesin tu harga 10,000, 1,200 Nak tengok speknya. Mesin pengering daun cincau atau herba kepunyaan Cik Hafiz ni dibuat tahun 2015, habis projek tahun 2018, 2 tahun dah terbiar. Asal harganya 134,000. Gila mahal. Tengok, Allah bukakan hati untuk beri tanpa mengambil bayaran sebab beliau faham niat dan cita-cita JSB. Sepatutnya ramai lagi masyarakat yang faham begini agar segera ekonomi umat Islam ni kita kuasai demi untuk selamatkan kita semua dari penghinaan. Kena rasa terhina lah kan, sebab makanan kita orang kafir yang kuasai. Daging yang kita makan yang terbukti puluhan tahun bercampur dengan daging haram. Orang-orang kaya dalam masyarakat Islam perlu menjadi bank kepada masyarakat agar persoalan fardu kifayah ini terbela. InsyaAllah semua cawangan JSB akan menanam pokok cincau dan mengusahakan pelbagai produk berasaskan cincau. Ya, rumput Palestin akan tumbuh subur mengalahkan rumput Israel di seluruh Malaysia. InsyaAllah Ramadan akan datang, seluruh umat Islam di Malaysia akan menikmati cincau ikhwan yang suci, bersih, halal dan mudah-mudahan berkat. Jumpa lagi. Terima kasih.